Kafe dalam bangunan bersejarah menceriakan pelancong ke Melaka antara paparan berita dari Melaka. Perinciannya bersama-sama Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Ashikin. Baik, terima kasih Nurul. 2,979 graduan 2020 Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM bakal diraikan pada Majlis Convocation ke-16 yang berlangsung pada 9 hingga 12 Disember depan. Menurut Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi yang menjalankan fungsi Naib Chancellor UTM, Profesor Dr. Ghazali Omar, sesi penganugerahan diploma, sarjana muda, sarjana serta doktor falsafah akan diadakan menerusi 8 sesi mengikut norma baharu. Buat pertama kali, Pesta Konvo ini dijenamakan semula sebagai Tuah Virtual Konvo Fest 2021 dan diadakan secara maya menerusi laman Facebook MyHEP UTM. Biasanya kita buat dalam 3 hari je, tapi because kita dari segi penjarakan sosial dan mengikut arahan yang telah diberikan oleh KKM dan juga daripada KPT, kita terpaksa mengurangkan bilangan partisipan di beberapa dan juga pelajar itu sendiri, supaya dewan yang kita ada dapat menampung keperluan yang secukupnya dengan mengamalkan apa semua tu penjarakan sosial telah diapa. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Convocation ke-16 UTM di Durian Tunggal. Anugerah pelajaran diraja, hadiah Chancellor, hadiah Naib Chancellor, hadiah industri dan hadiah khas industri juga akan disampaikan pada Majlis Convocation tersebut. Melaka terkenal dengan bangunan bersejarah yang begitu unik dan mempunyai cerita tersendiri. Selain menjadi tumpuan pelancong untuk mengenal sejarah di negeri ini, terdapat sebuah kafe kecil dalam salah satu bangunan bersejarah di tengah bandar Melaka untuk dikunjungi. Stuart Heights Cafe bukan sahaja menjadi persinggahan pelancong untuk melepaskan penat dan dahaga, malah menjadi kaunter maklumat berkenaan sejarah di Melaka. Pemilik kafe, Juliana Ibrahim berkata, bangunan sejarah mempunyai karakter sendiri menyebabkan dia membuat keputusan untuk membuka kedai di dalam Muzium Sejarah dan Etnografi Melaka. Tujuan kita adalah untuk menambah keceriaan terhadap bangunan muzium sejarah ini dan menyediakan kemudahan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Melaka, terutamanya pengunjung-pengunjung muzium. Hampir 2 tahun beroperasi, Juliana dan kaki tangan kafe tersebut turut membantu memberi informasi berkaitan sejarah kepada pelancong sebagai inisiatif membantu sektor pelancongan negeri. Orang ramai yang ditemui mengakui kafe itu turut mempunyai suasana santai dan tenang sesuai dengan keadaan di dalam muzium itu yang sunyi. Ya betul, saya setujulah. Dia buat kat sini pun yang terbaik lah. Pasal dia duduk di dalam kawasan muzium kan. Muzium ni banyak unsur sejarah dan dalam masa yang sama pelancong datang tengok muzium dan dia boleh minum juga kat sini dan sambil dia duduk kan. Saya rasa sangat teruja sebab saya datang daripada luar Melaka, jadi saya berjalan naik tangga yang dengan bangunannya. Saya sebenarnya mencari muzium tapi tiba-tiba saya nampak kafe, so saya singgah dan saya rasa sini sangat convenient ataupun sangat senang untuk semua pelancong nak berehat sekejap dan teruskan perjalanan diorang. Apabila disebut berkenaan rotan, pastinya ramai membayangkan bakul rotan atau kerusi rotan bersaiz besar yang kebiasaannya dihasilkan di negara ini. Namun, tidak terlintas di akal, rotan juga boleh menghasilkan pinggan mangkuk, sudu serta kuali lepir dengan saiz yang kecil atau miniatur serta unik. Bagi pengusaha kraft tangan Zanurah Ramli, idea menghasilkan miniatur daripada rotan datang selepas menerima permintaan daripada pelanggan yang mahukan set permainan kanak-kanak daripada sumber alam itu. Katanya, teknik anyaman untuk menghasilkan produk kraft daripada rotan yang bersaiz kecil agak sukar, namun dia tetap menyahut cabaran tersebut seterusnya membina inovasi baru bagi industri kraft tangan anyaman. Sejak 2 tahun lalu dengan bantuan suami Mansur Makdan, mereka menghasilkan lebih puluhan anyaman miniatur pelbagai bentuk. Cabaran dia kalau yang pertama sakit tangan lah sebab rotan ni keras.
dah keras tu, bila kita buat kadang-kadang tak betul aja teknik kita, dia dah jadi tak rata, tak cantik. Jadi tak cantik tak boleh nak jual. Itu cabaran dia. Lebih menarik, produk yang dihasilkan bukan sekadar hiasan namun berguna dalam kehidupan seharian termasuk menjadi tempat meletak aksesori wanita. Sementara itu, Mansur Makdan berkata segala produk yang dihasilkan mendapat sambutan yang menggalakkan sehingga terdapat tempahan yang tidak dapat dipenuhi. Produk ni, material dia memang nak dapat lah kalau yang kecil-kecil. Jadi lepas dia hantar tu kita try buat 2-3 kali. Itu yang baru bila dia puas hati. Bermula daripada itulah kita selalu sentiasa dapat tempahan daripada customer kita lah, dan kita lebih tumpukan ni lah. Bila kita buat jualan pun kita bawa miniature ni, dia punya permintaan tu banyak lah. Mansur berharap lebih ramai anak muda menceburi bidang ini dalam usaha mengangkat industri kraftangan Malaysia, khasnya berkaitan anyaman rotan. Laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Melaka. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali bersama Nurul di Wisma Berita Angkasa Puri.